Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu prestasi jualan atas talian, di mana untuk kali ini kita akan belajar macam mana cara untuk kita dapatkan sama ada kita punya KPI tu dah tercapai ke belum. So, dalam ni kita akan ada beberapa agenda ataupun beberapa tajuk yang kita akan belajar. So, yang pertama kita akan belajar mengenai prosedur penyimpanan rekod jualan atas talian ataupun jualan online. Seterusnya sasaran jualan online, KPI jualan online, dan akhir sekali isu-isu semasa bagi jualan atas talian. Okey, sekarang kita akan belajar pula pasal prosedur penyimpanan rekod jualan online lah. So dia sama, lebih kurang sama dengan kita secara face to face, cuma bezanya dia atas talian dan mempunyai aplikasi tersendirilah, bergantung kepada syarikat tu nak buat jenis apa. Okey. So, dalam prosedur ni kita ada 5 langkah prosedur. Yang pertama kita perlu memilih teknik penyemakan data iaitu teknik triangulasi. Sekejap nanti saya akan terangkan apa itu triangulasi dan seterusnya cuba menjawab soalan-soalan kajian berdasarkan data daripada setiap sumber. Yang ketiga, data outline dan analisis. Keempat, mentafsir data jualan daripada analisis jualan, dan kelima, menulis analisis dan interpretasi data jualan. So, untuk yang pertama, kita akan tengok apa maksud teknik triangulasi ni. So, untuk teknik triangulasi ni datang daripada perkataan triangulasi lah. Jadi, triangulasi bermaksud adalah satu kaedah yang membolehkan meningkat kebolehpercayaan sesuatu penyelidikan kualitatif. Berarti kata lain, sebenarnya triangulasi ni adalah pemerhatian, adalah tambahan kepada kita punya penyelidikan ataupun tambahan kepada kita punya cara data kita dapat tu. Okey, dalam teknik triangulasi ni kita ada 3 jenis. Yang pertama kita ada triangulasi kaedah, masa dan triangulasi sumber. Di mana kalau untuk kaedah ini adalah di mana kita buat perbandingan antara sumber data yang dikumpul. Contohnya kita nak tengok rakaman video, nota lapangan dan prestasi kerja. Maksudnya dia ada contoh yang lain. Contohnya kita ada resepi masak nasi goreng. Mungkin video pertama nasi goreng tu dimasak menggunakan bawang putih, tapi video yang kedua dimasak menggunakan minyak sahaja dan sebagainya lah. That's why nama dia triangulasi kaedah, membezakan dua kaedah yang berlainan. Yang kedua, kita ada triangulasi masa, di mana kita kumpul data jualan mengikut jualan harian, mingguan atau bulanan. Maksudnya kita perhatikan sales setiap bulan ataupun setiap hari dan apa perbezaan dia. So dia bandingkan dengan masa. Dan akhir sekali kita ada triangulasi sumber, di mana triangulasi sumber ni adalah kita meminta pandangan daripada orang sekeliling, daripada rakan sepasukan atau rakan kerja bahagian jualan untuk tahu pasal orang lain. Okay? So, prosedur yang kedua, kita ada cuba menjawab soalan-soalan kajian berdasarkan data daripada setiap sumber. Okay. So, sekarang kita akan tengok pula dengan sumber data-data yang kita dapat triangulasi tu, apa yang kita boleh buat dengan data-data tersebut lah. So, yang pertama adalah dapat menerangkan fakta ataupun data dengan jelas. So, melalui apa yang sebelum ni laporan kita, dengan kita dah buat triangulasi tadi, 3 jenis tadi, dia boleh jelaskan lagi apa yang terjadi pada laporan-laporan tersebut lah. Seterusnya, sumber apa yang anda lakukan untuk mendapatkan sumber maklumat, maksudnya dengan cara apa kita boleh sokong laporan kita tadi. Okey, seterusnya cara bagaimana data jualan telah dikumpulkan, bagaimana anda telah menganalisis data jualan, mentafsir data jualan, apakah yang boleh diuraikan jelas mengenai data jualan. Kita kena bagi sebab yang munasabah lah. That's why dengan adanya triangulasi tu boleh lagi lah membantu kita punya fakta tu nampak lagi real, nampak lagi intensif dan inklusif lah. Okey, ini adalah contoh kepada data
Ini adalah fakta yang dikeluarkan. Ini adalah fakta yang yang dah dikeluarkan, dan ini adalah data-data daripada triangulasi yang digunakan. So contohnya kita ada prior knowledge. So pre-test dia tengoklah orang tu macam mana, pun test kedua dan test ketiga. So ini adalah contoh macam mana triangulasi itu digunakan. Okey, ini adalah berdasarkan kaedah. Ini adalah berdasarkan triangulasi yang pertama, iaitu triangulasi kaedah, yang triangulasi masa, dan ini triangulasi kepada itu sendirilah, kepada orang tu sendiri. Okay. Seterusnya kita ada data online dan analisis. Tadi kita dah kena pasti jenis triangulasi kita nak guna. Kita juga dah tengok macam mana kita nak gunakan data-data tu, dan macam mana data tu digunakan untuk menyokong fakta kita yang sebelum ni. So, sekarang ni bila kita nak buat data analisis dan online, kita ada beberapa benda yang kita kena tahu. Yang pertama, kita kena tahu berdasarkan maklumat apa kita nak buat analisis tu. Adakah dia nak buat berdasarkan tajuk lain? Kita kena pasti betul-betul maklumat yang kita nak buat tu ataupun kita punya fakta tu adalah mengenai apa. Dan seterusnya, apa yang telah anda pelajari. Kita kena namakan satu tema, apakah tajuk yang sesuai dengan kita punya tajuk laporan tadi, dan maklumat yang berdasarkan yang diberi itulah. Okey, seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak tafsir data jualan daripada analisis jualan. So untuk kali ni kita akan lebih kepada pastikan benda tu berjalan dengan baik lah. Kita nak tengok dia punya analisis yang seterusnya. Okey, sekarang ni kita akan tengok macam mana kita nak analisis kita punya data. So contohnya kita ada tajuk tentang kuantiti jualan Honda yang meningkat daripada 60% daripada tahun 2024 sampai 2015. So sumber data yang kita boleh dapat adalah daripada jenis-jenis kategori pelanggan. Kita ada profesional 40%, kita ada bekerja sendiri 20%, syarikat 10% yang membeli kereta daripada cawangan Fuk Ying dekat Honda Shah Alam lah. So ini adalah cara macam mana kita nak menulis analisis yang tadi tu. Itu baru tajuk dan dia punya data sahaja. Sekarang ni nak tulis analisis dan implementasi data pula. So untuk menulis data analisis dan implementasi, kita ada beberapa benda yang kita kena tahu. Yang pertama, kita kena tahu mengenai tajuk tentang interpretasi tadi lah. Seterusnya kita kena tahu juga sumber data tu. Seterusnya data yang diperolehi berkaitan dengan apa, analisa, dan akhir sekali kita ada tafsiran lah yang memberikan sebab munasabah kepada kita punya analisa dan data tadi. So kalau kita tengok dekat belah sini, kita ada tengok satu petikan kan. So petikan ini adalah mengenai student pre-existing knowledge and use of reading strategy. Maksudnya macam mana mereka membaca dan macam mana mereka mengakses mereka punya pengetahuan sedia ada. So kalau kita tengok, dia dah bagi kita tepi-tepi ni kan. So kalian tengok macam mana contoh kepada tajuk, kepada themes. Kita boleh tengok kat sini. Ini adalah tajuk dan themes yang dikeluarkan oleh analisis ni lah. Seterusnya kita tengok sumber pula. So kalau tengok sumber, key point dia adalah mestilah survey. Berdasarkan survey yang dilakukan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, 10 daripada student cakap yang mereka ada cara yang tersendiri untuk strategi membaca. Okay, ini adalah sumber. So data, macam mana tahu data? So mostly data ni dia ada beberapa keyword yang selalu digunakan. Contohnya 10 of the student claim, admit, recognize. Ini adalah semua antara contoh-contoh ayat ataupun perkataan yang digunakan oleh data. Mostly dia akan lebih kepada numbering lah, yang mengatakan itu data dia berdasarkan apa. Contohnya berdasarkan kajian lepas yang dijalankan oleh someone, terdapat 10 daripada 100 orang yang boleh membaca tanpa membuka buku. Itu adalah salah satu contoh
macam mana data digunakan, ayat data. Okey, seterusnya kita tengok pula ayat analisis. So ayat analisis ni adalah selalunya berdasarkan daripada catapai ataupun daripada kita punya interpretasi lah, atau daripada analisis kita. So apa yang kita boleh tahu dia tu analisis. So selalunya dia akan tulis macam ni, show in the table berdasarkan rajah di atas, berdasarkan jadual di atas. Itu adalah salah satu ayat-ayat analisis. Okey, so interpretasi ataupun interpretation iaitu memberi sebab yang munasabah. So kalau kita tengok kat sini, as shown in the table 1, most of the student did not use visible reading strategies while answering the reading comprehension test. A high percent of students underline complete paragraph without properly identifying the main idea and underline isolate idea. So dekat sini dia akan kata yang interpretation ni adalah sebab yang munasabah. Kenapa orang buat benda tu tanpa melakukan tu? Dalam kes kita ni sekarang dia kata pelajar dia underline dia punya graf tanpa dia tahu apa main point dia, apa dia tahu kenapa nak kena highlight dekat situ. So itu adalah contoh kepada macam mana kita nak interpretasi data, macam mana kita interpretasi analisis dan sebagainya. Okey. So kita akan tengok iaitu mengenai sasaran jualan. So sasaran jualan merupakan satu jumlah jualan spesifik yang ditetapkan oleh pengurusan untuk dicapai melebihi tempoh masa yang ditetapkan. So ini adalah sasaran apa yang kita perlukan, apa yang kita nak untuk tahun pula, sama juga dengan sebelum ni. So kita ada 5 elemen bila kita nak tetapkan sasaran jualan. So ini adalah elemen-elemen yang kita perlu tengok. Yang pertama, kita ada elemen sasaran pasaran, saiz pasaran, bilangan pesaing, share pasaran, berapa yang kita nak kan. Seterusnya kita ada ramalan jualan. So ini semua adalah elemen yang perlu kita ambil tahu semasa kita buat sasaran jualan. So apa sasaran pelanggan kita, siapa kita nak jual barang kita, untuk saiz pasaran berapa besarnya kita punya pasaran tu untuk kita nak jual barang kita. Seterusnya bilangan pesaing, berapa orang yang syarikat yang buat benda yang sama dengan awak, dan share pasaran, berapa share pasaran awak yang awak tahu yang ada dekat dalam pasaran pula. Contohnya kalau kita ambil pasaran koko, kita ada Cadbury, kita ada Burgess, kita ada macam-macam lagi kan. So pasaran koko tu kita tahu yang mendominasi tu adalah Cadbury. So macam mana awak nak melebihi Cadbury supaya orang beli produk awak. So seterusnya kita ada cara pula nak mengenal pasti sasaran pelanggan. Bila dalam online kita ada dua cara, iaitu pertama berdasarkan sasaran pelanggan kita yang melalui internet. Kita boleh tahu berapa orang yang suka produk kita, berapa orang yang tak suka produk kita melalui internet. Dia cari dia penggemar coklat, kemungkinan besar ramai sangat fan-fan, ramai sangat pengguna yang suka coklat. Okey. Seterusnya kita ada fan page ataupun laman sosial Facebook. Ini digunakan zaman dulu, tapi kalau sekarang saya rasa dengan adanya TikTok algorithm, dengan adanya seller to seller ni, kita dah boleh baca berapa orang yang suka produk kita, apa orang yang macam mana yang akan beli produk-produk kita ni. Seterusnya KPI jualan. So KPI jualan ni basically adalah apa yang awak pernah belajar sebelum ni. KPI ni adalah indikator ataupun satu petunjuk untuk awak tahu dekat mana awak punya syarikat sedang berada. Dan ada juga KPI individu kan sebelum ni. So sama juga dia punya terms lah, iaitu macam mana kita nak tahu kita punya tahap kedudukan tu. So ini adalah contoh matlamat yang dah dicapai dan tercapai serta apa catatan yang dilakukan. So catatan ni adalah mostly apa yang dilakukan oleh pekerja kepada syarikat untuk pastikan matlamat yang diminta ni tercapai.
So, seterusnya kita tengok pula kaedah penetapan KPI. Bila kita tekan KPI, kita kena tahu apa matlamat kita. That's why kita belajar SMART. SMART goal kan? Specific, measurable, achievable, achievable dan sebagainya lah di situ. Dan R kita ada timely serta kita ada relevant kan? Okay, relevant. So, seterusnya kita ada sebaik sahaja kita tetapkan matlamat, kita kena tahu pula apa pemantauan yang kita perlu lakukan untuk pastikan KPI kita ni berjalan dengan lancar. So, sekarang ni kita akan tengok kerangka yang boleh digunakan organisasi dalam menetapkan KPI. First, dia kena ada pengertian KPI secara teori dan praktis dekat dalam pemasaran, elemen dan unsur yang dijadikan dasar untuk menentukan KPI, strategi ataupun proses untuk melakukan penilaian, mengukur pertumbuhan financial dan non-financial, mengukur kemajuan kerja bulan dan tahunan, mengukur pertumbuhan kemajuan strategi perusahaan, membuat informasi tenaga kerja, mengukur pertumbuhan profesional pekerja dan akhir sekali, strategi implementasi penilaian kerja terhadap kerumitan latihan. So, ini semua adalah kerangka yang kita boleh guna untuk menetapkan KPI kita. So, ini adalah elemen-elemen yang boleh dijadikan panduan pemantauan. Tadi kan kita kata nombor B tu kan. So, ini adalah antara elemen-elemen. Contohnya kita ada saiz pasaran, margin purata, kadar penukaran, pesanan berulang dan sebagainya. Ini kita boleh jadikan dia sebagai tonggak ataupun benda yang kita tengok, oh ada perubahan atau tidak. Seterusnya, contoh kita ada matlamat 1, jualan bus 10% meningkat pada suku akan datang. KPI termasuk jualan hari, kadar penukaran trafik, laman trafik. So yang ni lah kiranya kita akan tengok, oh setiap hari berapa orang yang masuk, sampai tak 10% ni setiap hari. Kadar penukaran ni sampai tak 10%, trafik ni sampai tak 10%, macam tu. So kita tengok pula contoh 2, peningkatan kadar penukaran 2% pada tahun hadapan. KPI termasuk kadar penukaran, kadar shopping cart, trend kadar penghantaran, shipping rate, dan trend harga kompetitif. So ini adalah matlamat contoh-contoh yang ada juga pemantauan yang kita sebut tadi. So ini adalah isu-isu semasa. Kalau awak buka perniagaan, so ini adalah biasa yang akan berlaku kepada peniaga-peniaga dan seller dan pembeli sendiri. So, berdasarkan rekod aduan yang terima oleh Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional iaitu NCCC, aduan tertinggi adalah mengenai perniagaan atas salian. Maksudnya mostly orang buat aduan pasal online sale je. So, sejumlah 7,641 aduan dah dibuat pada tahun 2014 dan ini dah merugikan kerajaan berjuta-juta ringgit. Bukan kerajaan sahaja, mungkin merugikan pelanggan-pelanggan dan sebagainya. So, ni dah memberikan satu gambaran yang bahawanya pembelian atas salian lagi resiko berbanding kita beli secara face to face lah. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Jadinya, saya harap awak ada sedikitlah pencahayaan pasal triangulasi, pasal KPI dan sebagainya. Jadinya, kita berjumpa di kelas yang akan datang. Terima kasih.